Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera pada sahabat-sahabat yang berada di Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, dan saya mendoakan kesihatan dan kebaikan buat tuan-tuan dan puan-puan semua. Malam ni kita ada webinar yang secara langsung dibawakan daripada negara jiran kita, iaitu seorang artis yang bernama Muhammad David Tanjung. Betul bang Nama betul Suka dia. Betul itu. Line-line okey tak? Line okey ke sangkut? Macam sangkut ni Sinyal yang line. betul. Ha? Sinyalnya nih. Tu satu lagi. Kalau apa nama Abang Wan stay dalam webinar ni, kalau kata boleh, kadang-kadang saya ni agak berlaku kekeliruan bahasa sikit, penggunaan bahasa daripada Tuan David kita. So mana nak tahu kod-kod ada yang Wan faham, bolehlah tolong sikit ya. Yeah? Okey. So Abang David, kalau boleh saya nak minta tolong abang perkenalkan diri dulu. Apa yang perlu abang ceritakan, cukup sekadar nama panggilan lah. Nama panggilan, berapa lama dalam dunia trading, kemudiannya pakai teknik apa, dan macam mana boleh berjumpa dengan Badar. Okey, start dengan nama dulu. Apa nama? Tes. Dengar cikgu. Dengar, saya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Tanjung. Biasa dipanggil dengan David. Saya berasal dari negara jiran yaitu Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara, Medan, Kabupaten Batubara. Saya mulai kenal dengan trading forex ini sudah lama, sekitar ada kurang lebih 3 tahun. Oh, 3 tahun. Cuman saya, iya cikgu, cuman sampai sekarang masih meraba-meraba untuk menemui jati diri seperti apa yang trading seperti apa yang cocok dengan diri saya. Baik. Karena banyaknya kita belajar dari sana sini, dari channel YouTube yang begitu banyak pengalaman-pengalaman yang berharga, cuman belum menemu juga cara trading yang simple yang cocok dengan diri kita. Jadi saya mulainya berkenal dengan Cikgu Amin yang berasal dari Malaysia ini. Saya banyak bergabung dari grup ke grup di forex ini, jatuhlah di grupnya CMS. Apa? Kenal juga Oh, CMS. CMS. Okey. CMS. Jadi di situ saya buka, di situ juga dia mengadakan edukasi-edukasi, tetapi untuk bergabung lebih jelas edukasinya kita disarankan untuk bergabung di beberapa broker yang disarankannya, yaitu salah satunya Probito ini. Setelah bergabung, saya pelajarin tentang broker Probito, saya coba buka akun, baru lapor ke CMS, dimasuk. Selang beberapa bulan saya bergabung di grup itu, ada undangan bersatu di grup, yaitu tentang webinar yang ada di grup itu. Pertama kali saya bergabung webinar grup itu yaitu channelnya Cikgu. Dari situ saya mulai belajar, saya pelajarin, tidak begitu dalam. Cuman ada suatu saat webinar yang kedua entah ketiga mengenai yang di YouTube, tidak sengaja saya mendownload membuka linknya dan saya mempelajari satu demi satu video tersebut. Sampai sekarang saya tertarik dengan cara-cara Cikgu
menerangkan tahap demi tahap di dunia forex ini. Sampailah sekarang saya ingin mendalami ilmu-ilmu yang ada dengan Cikgu. Rasanya sangat simpel dan mudah dipahami dengan kita yang masih awam ini, Cikgu. Baik. Jadi, Cikgu. Terima kasih. Selesai Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan David. Itu dah macam apa? Macam ceramah pun ada. Okay guys, baik. Okay, so malam ni most of the yang join webinar pada malam ini merupakan mereka-mereka berwajah baru dalam grup Bada, yang baru bersama dengan grup Bada. Terima kasih banyak-banyak sudi join webinar pada malam ini. Dan fokus saya pada malam ini ialah untuk Abang David kita. Okay, baik. So silakan share screen AUD USD. Abang David akan start analisis daripada zero bermula dengan time frame monthly. Okay, ingat fokus saya adalah pada Tuan David, tapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan kenapa buat macam ni dan macam ni, silakan tanya, tak ada masalah insya-Allah. Okay, Abang David share screen. Okey, terima kasih Cikgu. Khususnya kepada rekan-rekan yang dari Indonesia mungkin sudah bisa memahami tentang peribahasa saya. Untuk rekan-rekan yang ada di Jira, kalaupun ada kata-kata yang kurang dipahami, mungkin nanti bisa ditanyakan sama Cikgu langsung apa itu bahasanya. Begitu Cikgu ya. Boleh insya-Allah. Sama-sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, webinar ni dia akan jadi satu webinar yang saya pendekkan dia kepada sejam. Okay, tapi dia akan jadi quite boring. Okay, dia akan jadi quite boring sebab step by step kita akan perincikan satu demi satu. Bahkan benda yang simple pun kita akan bincangkan insya-Allah. Okay, baik. Start dengan monthly Abang David. Kenapa tak share screen? Tak nampak Cikgu? Tak ada. Masih lagi tak ada. Belum nampak ya? Ini Cikgu? Okey, baru ada. Cantik. Kenapa tak save template siap-siap Oh, ada Cikgu. Maaf Cikgu, grogi. Apa dia? Grogi. Apa benda tu? Grogi itu mental Cikgu. Mental. Okey. Yang pertama, bila mana belajar, kalau boleh tolong ikut saya punya format warna. Okey. Merah dan biru. Kalau nak full body macam ni pun boleh, tak ada masalah.
Kalau kata apa nama nak buat hollow candle macam saya pun boleh, tak ada masalah. Yes, ini hollow candle lah. Kita panggil hollow candle, yang mana warna itu hanyalah pada outline sahaja. Okey, dia tak ada feel. Okey. Okey bang, teruskan. Okey, cikgu. Start daripada sini, tolong take note macam mana nak start analisis. Okey, soalan saya yang pertama. Belum apa-apa soalan dah Soalan saya yang pertama. Apakah trend yang terkini untuk AUD USD bagi time frame ini? Menurun, cikgu. Menurun. Jadi tolong gunakan trend line, tandakan serong dia tu, okey, menunjukkan yang mana dia menurun. Bermula daripada mana ke mana. Yes. Okey, baik. So sekarang ni kita dah nampak yang mana AUD USD dia menurun. Trend sekarang ialah trend menurun. Soalan yang kedua. Tadi soalan yang pertama, ini soalan yang kedua. Soalan yang kedua, bila kita tahu yang mana sekarang ini merupakan trend untuk downtrend, apakah point yang pertama? High low, lower high, lower low, ataupun high low, higher low, higher high? Mana satu? Apa point yang pertama? Hai, cikgu. High. Baik. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Bertalu-talu soalan ni Bila mana kita nak marking high, soalan saya, apakah high? Adakah high ini merupakan support? Adakah high ini merupakan resistance? Adakah high ini merupakan SBR ataupun RBS? Mana satu? Apa high? Resisten, cikgu. Resisten. Baik. Saya minta tolong tandakan dulu resisten. Yang tu dulu. Tandakan resisten sahaja. Yang tu dulu. Kejap saya tukar line internet jap. Okey. Tanda resisten dulu. Okey. So sekarang ni soalan saya, ada berapa resisten dekat situ? Satu, dua, tiga, cikgu. Ada berapa? Satu, dua, tiga. Jawapan dia hanya ada satu sahaja. Kenapa hanya ada satu sahaja? Baik. Candle yang pada period separator tu warna merah. Okey. Candle dekat sebelah kiri dia candle bull yang ada sikit je shadow bahagian bawah tu. Perasan tak? Okey, tolong tekan cross Ini, cikgu. Bukan. Dekat period separator tu ada candle warna merah. Period separator yang ke belakang lagi. Ini. Yes. Okey, tekan crosshair. Tekan crosshair. Crosshair tahu tak? Apa tu, cikgu? Crosshair tu yang simbol tambah. Sebelah. Kalau mouse tu kita ada roll button tu kan. Tekan kat scroll button tu pun tak apa. Bukan anak panah bang. Yang tu apa dia pula? Itu anak panah, bukan anak panah. Bukan anak panah. Sebelah kiri, kiri lagi, kiri lagi. Itu horizontal. Itu bukan, itu cursor. Sebelah kanan dia.
Ni, Yes. Titik temu. Kau. oh ini dia. Crosshair. Okey. So itu 1 hari bulan 1. 1 hari bulan 1 tahun 2021. Letak kat situ. Okey. 1 hari bulan 1 tahun 2021. Okey. Sebelah dia 1 hari bulan 12 tahun 2020. Sebelah dia 1 hari bulan 12 tahun 2020. Sebelah dia. Mana hilang pula dah crosshair. Okey. 1 hari bulan 12 dengan 1 hari bulan 1, engkorang akan kata itu merupakan satu resisten. Betul ataupun tidak? Okey. Pemahaman korang sekarang itu merupakan resisten. Jawapan dia salah. Kenapa salah? Okey, saya kira start daripada crosshair 2, 3, 4, 5, 6. 1 hari bulan 6 tahun 2021. Cuba point kat situ. 1 hari bulan 6 tahun 2021. Cuba point kat situ. Okey guys, yang lain tolong bang 2021 ke depan bang. Ke depan jangan ke belakang. Itu tahun 2020. 2021. 1 hari bulan 6 tahun 2021. Okey. Kalau korang tengok sekali imbas, tentu-tentu candle ni dah membatalkan semua semua resisten yang ada dekat situ. Pairing 1 hari bulan 12 2020. Pairing 1 hari bulan 1 2021. Itu pairing yang pertama. 12 dengan 1, 20 dengan 21. Pairing yang pertama untuk resisten. Pairing yang kedua untuk resisten pula 1 hari bulan 2 tahun 2021. Cuba cari 1 hari bulan 2 2021 kat mana? Bang, candle tu sebulan bang. Belakang lagi bang. Jangan jauh sangat. Satu-satu candle bang. Pelan-pelan. 1 hari bulan 2 1 Februari 2021. Cuba cari dekat mana? Sekejap. Abang David tak nampak ni. Okey. Abang stop dulu. Abang stop sharing dulu. Saya nak kena share juga macam ni. Okey. Okey saya share Okey, boleh nampak tak saya punya screen sekarang? Okey, boleh nampak saya punya screen sekarang. Okey, baik. So, soalan yang pertama, apakah trend yang terkini? Jawapan dia downtrend. Okey, downtrend. Kita dah tahu apa yang berlaku sekarang ni merupakan downtrend. So, saya buat trend ni warna merah. Bila mana kita nak tanda untuk downtrend, point yang pertama yang kita akan tandakan atau akan kita cari ialah high. Point high. Okey. Apa dia point high? Apa benda point high ni? Point high ini merupakan resisten. Okey, dia merupakan resisten. Bila mana kita tahu dia merupakan resisten, kita akan tanda resisten dulu. Baik. So macam mana nak tanda resisten? Okey. Itu dia. Itu resisten. Oi, cerah sangat. Okey, done. Oi, gelap sangat. Sorry. Powder blue, betul lah powder blue. Cikgu. Ya, saya. Screen macam kecil tau. Yang tu korang kena besarkan lah sebab saya bukan apa nama? Saya bukan organizer. Cuba korang besarkan dia. Korang yang kena besarkan sendiri. Saya rasa saya pin the screen. Okey, dah? Boleh tak? Okey. Okey baik. So sekarang ni kita dah tahu high ni apa dia? High ni resisten. Baik. So nak menjawab persoalan daripada korang pula, sebab tadi ada yang cakap dekat sini ada 3 resisten. So saya tunjukkan pairing dia dulu Baik. Ini pairing yang pertama, pairing yang kedua dan pairing yang ketiga, guys. Ini merupakan resisten.
Okey, ini merupakan resisten dekat sini. Nampak ni? Baik. So sekarang ni bila mana ini merupakan resisten, cuba korang tengok betul-betul. Ini yang kita nak tengok. Ni yang kita nak tengok sekarang ni. Close price bagi candle bull untuk resisten. Soalan saya, bila mana kita nak tentukan sama ada resisten telah pun batal ataupun belum, kita start tengok pada candle yang keberapa? Tu soalan saya. Tak tahulah soalan yang keberapa dah untuk malam ni. Mana Abang David? Ini cikgu. Dah batal ke belum tu? Batal cikgu. Kenapa dia batal? Candle yang keberapa dia batal? Candle ini cikgu. Apa dia? Dari sini dia candle ini yang membatalkannya. Okey, tengok betul-betul Bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Candle mana yang membatalkan dia? Sama. Candle 6 juga tak? Kenapa candle 6? Ya. Sebab harga dah close atas pada candle yang kelima tu. Kejap. Okey, yang lain siapa yang cakap nombor 6 ni? Saya je tu. Saya tu siapa? Abu Dora. Okey. Sebab saya tak buka skrin untuk Google Meet. Macam yang saya cakap, saya hanya pakai laptop je Okey. Yang lain? Yang lain ada nak jawab? Yang selain daripada nombor 6? Nombor 6 kat sini. Nombor 3 cikgu. Nombor? Nombor 3. Nombor 3. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab nombor 3? Saya cikgu tapi Okey. Tolong mute Tolong mute guys Okey. Dengar betul-betul. Tolong fahamkan. Saya dah ulang benda ni banyak kali. Lepas ni siapa tanya lagi, saya santau dia. Okey? Okey. Saya mulakan daripada awal. What is resistance? Resistance consists of two candles. The first candle is bull, the second candle is bear. Only the third candle and seterusnya sahaja yang kita boleh definisikan ataupun kita boleh mengesahkan bahawa berlakunya pembatalan harga untuk RBS. Baik. Kalau tuan-tuan tengok, pairing 12 dengan 1 itu merupakan sebuah resistance. Selesai dekat situ. Berlaku candle yang kedua, close price untuk candle yang kedua lebih tinggi berbanding dengan kedudukan resisten. Setakat ni ada soalan ataupun tidak? Saya stop dulu. Tak lepas dah nak sampai habis plotting ni. Boleh cikgu. Boleh Boleh. Tak ada soalan ni? Cikgu, maksudnya resisten untuk bulan 12 dengan bulan 1 tu dah batal lah kan? Sebabnya candle bulan 2 tu dah close atas pada resisten bulan Januari tu, betul? Salah. Oh, salah. Pemahaman tu salah. Bila mana candle yang nombor 2, bukan nombor 2, sorry, bulan 2, bulan Februari close lebih tinggi daripada resisten, makanya pairing tersebut bukan lagi resisten, sebaliknya RBS. Ada soalan? Faham tak?
candle bulan 2 tu, okey, dia close atas daripada bulan 12 dan bulan Januari. Maknanya itu adalah resist RBS tu Ya. Tapi ada sedikit pembetulan dalam ayat Abu Durrah tadi. Bila mana candle bulan 2 close lebih tinggi dari closing price bulan 12. Bila mana kita nak capture resistance punya harga, resistance ni kita kena tengok pada close candle bull. Okey? Ingat, bila mana kita nak capture resistance punya harga, kita kena lihat, kita kena berikan fokus pada close price candle bull, iaitu candle bulan 12 untuk kes ini. Boleh ataupun tidak. Alhamdulillah. Candle bull cikgu Ya. Okey, faham. Yang lain-lain. Kak Yati mana Kak Yati? Saya nampak Kak Yati tadi. Kak Yati okey? Ada soalan? Ina okey? Yang lain-lain semua okey? Berkenaan dengan resisten dulu? Okey, cikgu, okey. Baik, saya teruskan. Bang David ada soalan setakat ni? Tak ada cikgu. Okey. Soalan saya yang seterusnya. Candle bulan berapa yang membatalkan kedudukan RBS 12 dengan 1 ni? Pairing 12 dengan 1 ni. Candle bulan berapa guys? Bulan 2, cikgu. Bulan? Bulan 2, bulan 2. Kau Bulan jangan Februari sampai tu. aku saman kau. Aduh. Aduh. Ulang. Okey. RBS. Okey, RBS saya tukar line dia warna biru. Line dia saya buat warna biru. Okey. Bila mana kita nak define bahawa RBS ini telah batal, perlu berlaku open dan close di antara line marking tu tadi. Macam mana? Ayat saya tu senang faham ke susah faham tu? Body, senang cerita, cross by body dan close oleh candle bear. Tu jawapan dia. Untuk Bulan 5, cikgu. apa dia? Bulan 5. Mana pula bulan 5 kau ni, Rip? Kau buat aku sakit jantung lah macam ni, Rip. Rip, kau dengar betul-betul? Kau dengar elok-elok. Okay, sekarang ni aku fokus kat kau. RBS, marking dia warna biru. Berlawanan daripada warna biru dalam chart ni warna apa? Merah. Siapa yang jawab pula ni? Okey lah. Baik. So warna merah. Sekarang ni untuk engkau menentukan bahawa RBS ni dah batal, engkau kena cari satu candle yang go through the line, dia open dan dia close. Okey, dia open lebih tinggi. Okey, ini definisi yang details yang details. Dia open lebih tinggi daripada line warna biru dan dia close lebih rendah daripada line warna biru. Candle tu yang membatalkan kedudukan RBS tu. Cari. Mana? Candle nombor berapa? Tengok betul-betul Kak Yati. Candle bulan berapa? Candle bulan 2 dia dah declare sebagai RBS. Dah boleh kita declare sebagai RBS dah. Candle bulan berapa yang membatalkan kedudukan RBS bagi pairing 12 dan 1? Guys, come on guys. Bulan 3 cikgu. Bulan 3. Bulan 3, 3. Bulan 3 guys. Kau setengah jam RBS saja. Baru point high. Okey, baik. So yang ni dah batal. Okey, yang ni dah batal. Saya panjangkan sikit lagi line ni. Okey, sekarang ni kita fokus yang ni pula. Baik. So tadi yang saya tak puas hati sekarang ni, bila saya tanya, korang jawab resisten ada 3. Yang tu yang saya jadi tak puas hati dah. Awal-awal webinar saya dah tak puas hati dah. Tu yang sangkut kat sini ni. Okey. Baik. Sekarang ni pairing 2 dan 3, bulan 2 dan bulan 3. Okey. Soalan saya yang pertama untuk situasi yang kedua.
pada bulan berapa yang kita kenal pairing 2 dan 3 sebagai RBS? Pada bulan berapa? Silakan. Anyone, jawablah. Bulan 5 cikgu. Bulan 5. Cantik. Bulan Ada yang tak nampak kenapa bulan 5 tak? Ada tak? Kod-kod lah kata bulan 4 ke, kod-kod lah kata bulan 6 ke, ada tak? Ada yang tak faham kenapa bulan 5 baru declare dia sebagai RBS, kenapa bukan bulan 4? Ada tak? Tak ada? Okey, baik. Soalan saya yang seterusnya, bulan berapa yang membatalkan kedudukan pairing RBS bulan 2 dan bulan 3? Candle bulan berapa? Bulan 6 cikgu. Alhamdulillah, syukur. So selesai dekat sini. Korang jangan salah jawab. Korang salah jawab, kau tengok gatal lagi pergi jawab. Resisten ada 3. Dah tak pasal-pasal belajar resisten saja. Baik. So sekarang ni kita nak cari point low. Alamak, kenapa jadi gini pula dah. Okey. Sekarang ni kita nak cari point low. Okey, kita nak Cikgu. ya. Maksudnya tadi tu resisten tu kena tengok pada harga yang terkini lah cikgu Yalah. Okey. Jangan senang-senang je kita duk tinggal apa yang dah berlaku kan, macam mana pun dia akan terhitung juga kan, macam mana sekalipun. So kita apply benda yang sama, kita apply rules and concept yang sama. Okey, baik. So sekarang kita akan teruskan dengan point low. Macam mana nak cari point low sekarang ni? Abang David, macam mana nak cari point low? Okey cikgu. Macam mana nak cari? Poin high dah jumpa ya. Kita cari poin low. Macam mana nak cari point low? Pertama sekali, definasikan apa itu low. Itu yang pertama. Low ada 2 candle. Low ada 2 candle, merah bertemu biru. okey. Apa dia merah biru tu? Merah tu Support cikgu. Okey. Siapa Siapa? Baik, ada soalan saya. Baik, kita test. Hari ni kita test. Abang David tolong jawab. Untuk support, ada berapa support dekat situ? Support satu cikgu. Ada satu sahaja. Yang lain-lain ada berapa support dekat situ? Ada 3 cikgu. Kau ada 3. Aduh. Okey, lain? Selain daripada 3, kok nak jawab 6 ke? Satu je. Baik. So, Abu Dhurah, di manakah anda? Ada sini cikgu. Baik. Jelaskan pada saya mana datangnya 3 support yang tuan nampak tu. Okey, sekarang ni support yang saya nampak bulan 6, 7, 8, 9 dengan 10. 9, 10 bulan? Bulan 9 dan 10. Bulan 9, bulan 10 tahun 2020. Tahun 2021. 2021. Okey. 2021, 9 dengan 10. Sinilah. Ya. Okey. Then 10. Okey, lepas tu 11, 12. 11, 12 sinilah. Okey. Okey. Merah biru tu kan juga Okey. Lagi? Okey. Berapa tadi? 11, 12 Kemudian 1, 2. 1, 2. Sinilah. Okey. Ada yang lain-lain nak jawab? Selain daripada ni, ada? Yang sebelum tu dah dibatalkan.
Okey, Abang Latif kata dah batal. Yang lain-lain kod ada nampak lagi support? Ada tak? Tak ada dah. Okey. Kalau jawapan yang diberikan itu tadi merujuk kepada tahun 2020, ianya masih lagi relevan. Okey, ianya masih lagi relevan. Okey. Walaupun begitu, jawapan support sekiranya tuan-tuan merujuk kepada tahun 2020, dia dah terkeluar daripada structure. Okey, kena faham yang tu. Baik. Mana yang dikatakan tahun 2020 tu? Dekat sini. Okey, dekat sini. Saya aim tadi ada kemungkinan besar dia nak jawab yang ni. Saya duk nampak macam tu lah. Oh, tapi tidak rupanya. Dia jawab yang ini. Okey, tak apa. So sekarang ni kita akan postmortem apa yang berlaku dekat support ni dan kenapa saya pula berpendapat hanya ada satu sahaja support dekat sini. Baik. So Abu Dhurah ada? Ada cikgu. Okey. Untuk support kita nak berikan fokus pada harga daripada candle bear ataupun candle bull. Candle bear cikgu. Candle bear. Jadi saya ambil macam ni lah. Boleh? Okey cikgu. Warna merah lah kan maksud kan? Ya, betul, warna merah. Okey. Baik. Soalan saya, candle apa yang membatalkan kedudukan support ini? Bulan 11 cikgu. Bulan 11. 11. So kita boleh declare dia sebagai support tak? Tak boleh lah sebab boleh. tadi saya menjawab kepada ada berapa tak merujuk kepada yang membatalkan cikgu. Okey, dengar betul-betul. Bila mana dia batal sebagai SBR, automatically kita tak boleh nak declare dia support dah. Oh, okey. Bila mana dia dikenali sebagai SBR, kita takkan boleh kenal dia sebagai support dah. Yang tu tak batal, kes kalau tak batal tu. Tapi dia dah jadi SBR. So kita tak boleh nak declare dia sebagai support dah sebab dia dah SBR. Macam mana pun dia tetap SBR. Boleh? Dia tak boleh jadi dua dalam satu lah cikgu. Tak boleh. Support tetap support, SBR tetap SBR. Boleh? Okey, boleh cikgu. Okey. Kalau Maknanya sekiranya satu lah sekarang ni. yes, betul. Satu sahaja. Okey, boleh? Boleh cikgu. Bulan 1 dan 2 cikgu. Jawapan saya. Yes. Okey, baik. So saya tandakan bulan 1 dengan bulan 2 sahaja, iaitu di sini. Okey, itu untuk support. Selesai dekat situ. Makanya ini merupakan point low. Okey. Dapat? Okey, dapat cikgu. Faham. Setakat ni ada soalan? Clear cikgu. Clear Baik. Abang David, okey so far? Okey cikgu. Baik. So sekarang ni guys, bila mana kita dah jumpa point do teori dia, okey, kita ambil yang ni, kita letakkan kat bawah sini, then kita tukarkan visualization. Ini kita buat plotting lah. So plotting saya pakai triple pixel lah. Okey, saya pakai triple pixel. Baik. Sekarang ni saya nak cari dekat mana kemungkinan besar akan berlaku point apa lepas ni nak jadi? Point apa? Lower high cikgu. Lower high. Okey. Nak jadi lower high. Okey. Dekat mana agak-agak nak jadi lower high ni? Boleh nampak tak? Boleh agak-agak tak? Ada tak sebarang marking yang menyokong teori untuk kita mengatakan bahawa akan berlaku lower high di situ? Ada ataupun tidak? Soalan saya, ada ataupun tidak sebarang marking yang akan menyokong untuk kita katakan bahawa akan berlaku lower high pada satu-satu aras harga? Ada ataupun tidak? Tak faham ke soalan ke macam mana? Belum faham cikgu. Belum faham. Baik.
Bila mana kita nak, apa dia Arif, silakan. Kena tahu market sebelumnya. Kena tahu market yang sebelumnya. Sekarang ni nak tahu market sebelum macam mana sekarang ni, sebab lower high merupakan titik tengah antara high dengan low. Kadang-kadang dia 3/4, kadang-kadang dia 1/2, kadang-kadang dia 1/4 pergerakannya tu tadi. Kalau tak, dia tak jadi lower high lah. Kalau dia terkeluar daripada high. Cikgu, Ya, boleh tak kalau tarik Fibo? tak boleh. Saya tak ajar Fibo. Oh, tak boleh cikgu Saya tak ajar Fibo. Saya tak katalah korang tak boleh tarik. Korang nak tarik, korang tarik lah. Cumanya kalau nak tarik Fibonacci, saya tak mengajar dan saya tak mahir menggunakan Fibonacci. Okey, so saya tolak tepi benda tu. Tapi selepas daripada ni, sekiranya tuan-tuan nak menggunakan Fibonacci, silakan, tak ada masalah. Okey, baik. So sekarang ni kalau kita perhatikan, tidak ada marking yang dapat membantu untuk kita menentukan di mana akan berlakunya point lower high. Kenapa saya kata tak ada marking? Marking apa yang saya cari? Marking yang saya cari ialah SBR. Saya nak ada satu SBR yang menghalang pergerakan harga daripada meneruskan kenaikan ke atas. Itu yang saya nak. Baik. Kalau tuan-tuan perhatikan, sebenarnya dekat sini ada SBR. Sebenarnya. Okey. Tapi saya tak nak SBR ni sebab ini bukan daripada struktur yang ini. Macam mana kita nak define bahawa struktur ni bermula daripada mana? Daripada sini. Jadi sekarang ni bila SBR tu dekat sini, dia dah terkeluar daripada struktur. Faham ataupun tidak? Faham. Jadi apa yang saya nak, SBR tu kalau boleh dia berada dalam kawasan ni. Itu yang saya nak. Boleh ataupun tidak? Maksudnya structure tu sekarang ni kita membicarakan structure downtrend. So kita kena cari SBR downtrend lah cikgu ya? Bukan SBR downtrend, SBR dalam ni. Daripada high ke low ni saya nak ada satu SBR, then saya akan target lower high tu berlaku di situ. Boleh? Oh, okey. Boleh. Okey. Antara high dan low. Betul, antara high dengan low. Okey, sekarang ni kalau dah tak ada case yang macam ni, saya akan turun pada time frame yang lebih rendah, iaitu time frame weekly. Boleh? Boleh tak guys? Boleh cikgu. Nampak cikgu, boleh. Okey. Boleh cikgu. So sekarang ni kita akan cari dekat sini. Pasal apa yang dia terjun ke bawah? Pasal apa dia dekat mana yang dia akan sangkut dan sebagainya? Boleh? Okey Boleh, tak? cikgu. Okey, baik. Boleh cikgu. So monthly ni saya akan visualkan dia hanya untuk monthly sahaja. Kena ingat tadi start marking daripada sini untuk resistance tu. Okey. Baik. So sekarang ni kita mulakan dengan time frame weekly. Okey. Soalan saya. Kita nak ambil point high. Masalah dia sekarang ni kita nak ambil yang mana satu? Yang mana satu? Yang shadow yang panjang itu cikgu. Shadow yang panjang kata Abang David maknanya yang ini. Kiri. Betul? Ya, Okey. ya betul. Itu kata Abang David. Yang lain-lain macam mana? Setuju dengan Abang David? Saya dekat tempat anak panah yang cikgu letak mula-mula tadi. Kenapa? Sebab dia masih lagi dalam struktur yang sama. Kan saya cakap jangan samakan. Okey, bila mana plotting, bila marking time frame tu sahaja. Jangan disebabkan monthly start daripada situ, abang nak ambil kat situ juga. Jangan. Kita, dia. Boleh? Oh, line time frame cikgu ya? Yes, betul. Okey. Kena ingat, struktur ni merupakan sambungan. Time frame ni dah habis, tapi time frame ni tak habis lagi, dia bersambung pula. Struktur ni merupakan sambungan. Yang rendah daripada yang arrow tu depan. Sebab apa? Dia dah membatalkan yang tu. Sebab apa? Dia batal yang tinggi tu. Kenapa pula dia dah membatalkan yang tinggi tu? Apa buktinya? Ada candle biru tu kan dia naik ke atas. Okey.
Lepas tu? Dari segi pemahaman saya lah. Teruskan. Lepas tu? Kita ambil yang tu lah, yang rendah tu lah sebagai kita punya apa yang paling tinggi. Okey. Baik. So kata Abang Latif, dia dah membatalkan candle yang ni, betul? Ya. Apa yang dia batalkan? Benda ni apa nama dia? Marking ni nama apa? Resistant cikgu. Resistant boleh dibatalkan ataupun tidak? Tidak cikgu. Dah tu? Batal wuduk ke cikgu? Yang boleh dibatalkan hanyalah RBS dan SBR sahaja. Resistant dan support tidak boleh dibatalkan. So jawapan daripada Tuan Latif kita, saya tak terima. Mana mungkin resistant boleh dibatalkan? Baik, baru tahu lah ni. Come on, anyone? Abang David mana? Tak nak try ke? Ya, cikgu. Tak nak try ke? Boleh, cikgu. Untuk struktur yang ada di waktu monthly ini, kita akan mengambil point high. Pada umumnya point high itu dia harus diambil dari yang paling tinggi. Okey. Yaitu kalau pendapat saya yang ada arrow ini dia untuk point high-nya di sini dia terletak menjadi resistennya. Baik. So sekarang ni jawapan daripada Tuan David kita, yang mana kenapa ambil dekat anak panah yang berwarna hitam, sebab point high perlulah kita ambil daripada resisten dan itu merupakan resisten yang paling tinggi. Betul Abang David? Ya, cikgu. Okey, itu sebab daripada Tuan David kita. Baik. Sekarang saya pula bagi reason kenapa saya ambil dekat sini, saya tak ambil dekat sini. Kenapa? Okey guys. High, low, lower high, lower low. Boleh ikut tak setakat ni? High, low, lower high, lower low. Boleh ikut ataupun tidak? Boleh cikgu. Soalan saya, high, low, lower high, lower low. Apa kekuatan bagi struktur ni? Apa point yang paling kuat antara high, low, lower high, lower low? Apa point yang paling kuat antara 4 point yang saya sebutkan tu tadi? Apa point yang paling kuat dalam struktur ni? Siapa boleh jawab? Siapa nak cuba jawab? Anyone? High paling kuat. Kenapa pula high yang paling kuat? Kerana tak ada lagi yang boleh challenge dia. Okey. Baik. High ni apa dia? Apa? Paling tinggi. High tu apa dia? High yang paling tinggi lah. In term of marking, apa itu high? Resistant. Resistant. Apakah sifat untuk resistant? Adakah resistant ini bersifat menghalang harga? Menghalang harga. Yang menghalang harga. Yang menghalang harga resistant ataupun RBS? RBS. So apa sifat resistant? 2 point lah. Resistant hanyalah merupakan sebuah kawasan di mana buyer akan membuat pilihan sama ada dia nak keluar daripada market ataupun dia nak stay dalam market. Buyer membuat pilihan, buyer membuat keputusan dekat kawasan resistant sama ada dia nak kekal dalam market ataupun keluar daripada market. Itu resistant. Boleh ataupun tidak? B. So adakah sifat resistant itu menghalang? Adakah sifat resistant itu menghalang harga daripada meneruskan kenaikan ke atas? Tidak menghalang. Yes. Baik. So sekarang ni itu untuk high. Sebegitu juga dengan lower high. Lower high juga merupakan resistant. Nampak ataupun tidak? Nampak cikgu.
So sebenarnya dia tidak menghalang harga, sebaliknya di kawasan tersebut buyer membuat keputusan sama ada dia nak kekal ataupun dia nak keluar daripada pasaran. Dalam kes ni kita boleh nampak dengan jelas yang mana buyer membuat keputusan untuk keluar daripada pasaran, tapi bila dah sampai bawah ni buyer masuk balik. Nampak tak? Nampak tak? Nampak cikgu. Okey. Kali lagi tu. Dalam keadaan ini, okey, saya pakai kotak hitam ni lah. Okey. Ni lah. Saya pakai yang ni kotak hitam ni. Okey, ni resistant. Okey, Abang Latif tengok betul-betul. Ini kawasan resistant. Sekarang ni buyer masuk and then buyer buat keputusan untuk keluar daripada pasaran. Bila dah sampai bawah ni, buyer masuk balik, tolak price sampai atas. Boleh ataupun tidak? Faham tak? Faham. Sebab tu saya katakan bahawa resistant merupakan sebuah kawasan di mana buyer membuat pilihan sama ada dia nak kekal ataupun dia nak keluar daripada pasaran. Dua pilihan untuk buyer. Boleh setakat ni? Boleh cikgu. Alhamdulillah. Ada soalan untuk resistant setakat ini? Tak ada. Bermaknanya dekat arrow tu, maknanya buyer dah buat keputusan untuk keluar lah sebab dia lebih rendah daripada yang sebelum. Laju pula dia nampak kita tak sampai situ lagi, sabarlah dulu. Sekarang ni nak bincang poin apa yang kuat untuk ni dulu. Okey, boleh Jangan marah Abang Latif Abang nanti kita belanja kopi. Okey, baik, insya-Allah. Okey guys, soalan saya ni penting ni. High low, low high, lower low. Sekarang ni korang dah tahu high dan lower high ni merupakan resistant, dan korang juga dah tahu yang mana resistant merupakan kawasan di mana buyer boleh membuat pilihan sama ada dia nak kekal ataupun nak stay dalam market. Sama ada buyer nak keluar ataupun nak stay dalam market. Itu merupakan definition untuk resistant. So resistant ni sebenarnya bukan satu kawasan yang menghalang, tidak. Okey. Poin apa yang kuat sebenarnya untuk high, low, lower high, lower low? Jawapan dia low. Kenapa low? Sebab low ni dia merupakan SBR yang menghalang harga daripada meneruskan kenaikan ke atas. Itu sebenarnya poin yang paling kuat untuk struktur ni. Boleh ataupun tidak? Boleh tak? Boleh. Okey, kalau kita perhatikan low ni sebenarnya dia dah dibatalkan. Jadi tidak ada lagi tidak ada lagi marking yang akan menghalang pergerakan AUD USD ke atas. Dah tak ada dah. Sebab tu dengan mudahnya dia boleh sampai dekat atas ni. Boleh? Kali lagi cikgu. Bila mana candle 11 hari bulan 4 telah pun membatalkan kedudukan SBR low ni tadi, tidak ada lagi marking yang menghalang pergerakan AUD menuju ke atas. Dah tak ada. Sebab itulah price boleh sampai sini. Boleh? Dan Boleh. Dia resistant je lah. yes, betul. Dan kenapa price berlaku rejection dekat sini? Jawapan dia simple. Sebab buyer keluar daripada market. Kalau dia nak straight naik ke atas, boleh je sebenarnya, tak ada masalah. Okey, boleh? Buat high lah. Yes, betul. Apa pula buat higher high? Dia bukan buat higher high lah. Higher high tu dah jadi uptrend. Okey. Okey, setakat ni boleh tak boleh ni? Setakat ni. Ada soalan tanya, jangan tak tanya. Kak Yati okey tak? Ina okey tak? Arif, Anas, Rahim, Musa, saya nak sebut nama semua saya tak boleh lah. Abang David. Mana poin penting ni cikgu kat sini, low tu lah untuk menghalang cikgu Ya, betul. Okey, pasal apa? Low itu merupakan SBR. Okey, boleh? Okey, faham. Baik, sekarang ni kita nak masuk part yang kedua ni. Kenapa saya ambil yang dekat anak panah tu sebagai point high? Okey. Itu yang kita nak bincangkan sekarang. Kenapa saya tak ambil high yang sebelumnya? Baik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, kedudukan high yang kedua ni tadi, dia ada SBR dekat situ.
yang akan menghalang harga daripada meneruskan kenaikan ke atas. Dan SBR itu masih lagi belum berlaku sebarang retracement. Perasan tak? Nampak je ko? Nampak? Ada siapa-siapa yang tak nampak? Yang tak nampak tu yang saya nak dengar. Tak nampak je. Tak nampak. Okey. Candle 3 dengan 4 tu. Okey. Weekly visualization, kena ingat, jangan lupa visualization. Okey, baik, tu dia. So ini merupakan SBR. Dalam masa yang sama, dia juga merupakan 2 point untuk struktur ni. Boleh ataupun tidak? Okey. Boleh juga. Baik. So saya susun point 2 lah sekarang. Okey. Okey, saya susun. Saya pakai triple pixel juga untuk yang ini. Okey, triple pixel visualization hanya untuk weekly sahaja. Okey. Yang ni kita buat warna biru. Okey. Okey, sekarang ni dekat mana point lower low? Abang David, dekat mana point lower low Abang David? Di mana kedudukan lower low untuk struktur ini? Kita berbaki 4 minit lagi ni guys. Ini cikgu, yang keturunan ada Candle hijau. kedebul ini cikgu, satu yang panjang ini. Sebutkan tarikh kalau boleh. Guna trading platform sendiri, sebutkan tarikh. Ada siapa-siapa nak cuba? Dulu yang paling bawah tu. Yang paling Bawah. Yang paling bawah. Yang lain Apa nombor? apa dia? Siapa nak jawab ni? Lower low, di mana kedudukan lower low? Sebutkan tarikh. Yang paling bawah. Tak. 15.28 gitu. 15 hari bulan 8. 15 hari bulan 8. 15 hari bulan 8. Ini. Yang ni. Ya, ya. Siapa yang jawab ni? Saya cikgu Arif. Kau nak kena kau, memang kau nak kena saman kau. Kau dah tadi sekali, ni sekali lagi. Tahu. Belajar cikgu dengan marah cikgu. Okey. Saya kasar. Sorry saya kasar. Tapi jangan risau, tak ada apa. Saya syukur. Tak masalah. Okey, baik. Kau dengar betul-betul. Kau dengar betul-betul. Aku terangkan ni, kau dengar betul-betul. Okey. Okey, 11.1. Sabar jap, bagi saya terang yang ni dulu. Panas ni. Apa, kopi ada? Okey. SBR kita akan marking dengan line yang berwarna merah. Okey. So sekarang ni candle merah dan candle biru. Okey, candle merah dengan candle biru. Sekarang ni abaikan seluruh candle yang berada di bahagian hadapan. Follow saya step by step. Arif, ada Arif? Ada. Okey, follow saya step by step Baik. So sekarang ni ini merupakan support. Bila mana closing 29 hari bulan 8, dia masih lagi support. Bila mana closing 5 hari bulan 9, masih lagi support. 12 hari bulan 9 masih lagi support. 19 hari bulan 9 masih lagi support. Soalan saya, Arif kena jawab. Soalan saya, pada candle tarikh berapa yang marking ini dikenali sebagai SBR? Pada tarikh apa? Jawab. Seribu. Kejap. Kau fikir betul-betul. Kang saman kau kali ketiga kang.
Yang lain jangan tolong dia. Dapat faham SBR malam ni pun jadi dah. Ibu. 12 tu. 12. Yang ni? Betul Ibu. Betul yang ni? Betul Ibu. Ini candle yang menjadikan marking tersebut sebagai SBR, betul? Tak tahu betul tu tak Ibu. Jawab je. Soalan saya, candle mana yang menjadikan marking yang saya tandakan itu sebagai SBR? Itu soalan saya. Atasnya lagi. Atasnya lagi. Atas mana tu? Apa yang Arif nampak tu dah betul actually. Okay, di mana kedudukan close price di bawah SBR, di bawah marking close price candle back itu dah betul sebenarnya. Cuma pemilihan candle yang Arif buat tu salah. Okay, sebenarnya marking itu dikenali sebagai SBR bila mana di sini current price dekat sini. Yang depan-depan ni tak ada lagi ni. Okay, yang ni tak ada lagi. So current price tu dekat sini. Bila mana current price tu berada di sini, support ni telah menjadi resistant lebih tinggi daripada current price. Boleh tak Arif? Boleh. Okey. Itu sebabnya kenapa candle pada 21 hari bulan 11 kita kenali sebagai candle yang menjadikan marking ini sebagai SBR. Boleh ataupun tidak? Boleh Ibu. Baik, alhamdulillah. Seterusnya, candle pada 28 hari bulan 11 dia masih lagi SBR, boleh ataupun tidak? Boleh Ibu. Candle ini merupakan candle yang membatalkan marking SBR ni. Dia open lebih rendah dan dia close lebih tinggi. SBR tu berada di tengah-tengah. Boleh ataupun tidak? Boleh Ibu. So sebenarnya SBR ni dah batal. Jadi kita tak bolehlah ambil lower low dekat sini. Okay? Boleh? So yang ni dah tak boleh dah. Okay, mana lagi kita nak ambil ni? Itu depan. Sebutkan tarikh. Tarikh, saya nak tarikh. Kita nak habiskan lower low je untuk weekly ni. Sudah cukup dah. Bisa ambil aku. Sorry, terkeluar. Sorry, internet connection loss. Apa ke nama? Kita nak habiskan lower low je ni. Dekat untuk malam ni kita habis dengan lower low, alhamdulillah lega dah. Dekat mana ni? Lower low kita nak point ni. 23 Januari tu. 23 Januari. 23 je kau. Sini. Ya, 23 Januari. Kenapa? Betul tengok 23 Januari. Kenapa? Paling bawah. Kenapa? Paling bawah dia. Kenapa? Dia membatalkan. Sebab? Dia membatalkan. Sebab dia support, belum jadi SBR lagi. Okey, itu jawapan daripada Abu Durrah. Tak apa, saya terima. Yang kata batal tu, siapa yang cakap batal tadi?
dia membatalkan support sebelumnya. Mana pula. Suka-suka dia je membatalkan support sebelumnya. Kalau kata itu dalilnya, makanya candle yang berwarna biru itu tentu-tentunya yang ada anak panah tu saya boleh ambil jadi lower low sebab dia membatalkan support sebelumnya. Tak betul tu. Okey, Abang Latif boleh? SBR yang ada arrow tu, dia telah dibatalkan dengan low yang di tanda merah tu. Dia macam ni. Bila mana kita nak cari lower low, haruslah kita mencari kedudukan support yang terkini. Tu dia. Okey, yang paling senang, saya betulkan definition saya, sorry. Bila mana kita nak cari lower low, haruslah kita mencari kedudukan support yang paling rendah. Itu lower low. Boleh tak? Boleh. Okey, guys, alhamdulillah. Itu lower low. Sebelum dia jadi SBR cikgu Sebelum dia jadi SBR, kena ingat definition dia untuk kita mencari lower low, low ke lower low ke tak kisahlah yang mana satu pun. Okey. Hendaklah kita target pada support yang paling rendah. Itu dia. Boleh ataupun tidak? Boleh cikgu. Okey, guys, orang cakap buy dekat support, sell dekat resistance. Saya nak tanya, lower high, apa dia lower high? Apa itu lower high? Lower high tak tembus high kot. Lower high tak tembus high. Siapa yang Resistant tak. aku lama mati sakit jantung ke? Aduh, jawapan korang lah. Main tembak je. Ini lower high. Low high resistance yang menjadi support. Aduh. Guys, kena ingat. Okey. Bila mana ada perkataan high di belakang, ianya merupakan resistant. Tak kisahlah dia higher high ke, lower high ke, dia high, lower high dengan higher high. Dia mesti resistant. Boleh ataupun tidak. Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, dengar betul-betul. Bila mana kita nak katakan yang mana satu-satu marking itu resistant, kalau daripada sudut pandang dua teori, dengar betul-betul, ada 3 point yang ianya sebenarnya merupakan resistant. Apa dia? Yang pertama high, yang kedua lower high, yang ketiga high high. Yang special sikit ialah higher high. Pasal apa? Bila mana kita nak cari high, kita kena cari resistant. Selesai. Dia turun buat higher low, kemudian dia naik balik. High tadi resistant tapi dah bertukar menjadi RBS. Boleh ataupun tidak? Boleh cikgu. Dapat. Saya tak lukis lah. Nak jimat masa. Okey, tak apa, nanti kita boleh bincang lain. Cumanya saya nak tegaskan dekat sini, okey, orang kata buy dekat support, sell dekat resistance. Baik. Sekarang ni korang tengok betul-betul. Bila mana benda ni korang apply dalam korang punya trading, simple je korang nampak, oh ni resistant, ini support, ini juga merupakan support. Okey. Korang apply benda ni sampailah kepada time frame yang kecil, makanya korang akan sell dekat resistance dan buy dekat support. Faham tak? Tak faham? Faham cikgu. Contoh, saya buat contoh. Sekarang ni kita nampak ada kemungkinan besar untuk time frame weekly AUD USD, besar kemungkinan dia akan menuju ke sini. Pasal apa? Ini belum berlaku retracement dekat sini. Okey, boleh? Yang ni belum berlaku retracement. Baik. Dekat sini. Saya ambil masa lajak sikit tak apa sorry Okey. Dekat sini. Kalau kata kita buka pada time frame yang lebih rendah,
Contoh. Okey, kita buka katakanlah daily. Okey, kita dah analisis apa semua, daily jauh sangat. Contoh, katakanlah ini merupakan point lower high. Tak nampak, takut korang tak nampak. High, low, lower high. Baik. Sini merupakan resistance. Baik. So sekarang ni apa yang korang apply? Macam mana saya nak cakap ni? Sekejap saya cuba Kalau tak faham sorry saya cuba. Okey. Sekarang ni bila mana korang buat benda ni, bila mana korang kenal pasti structure, bila korang kenal pasti Dow point dan sebagainya, makanya konsep untuk sell dekat resistance, buy dekat support tu sebenarnya korang boleh nampak dengan senang. Dengan senang insya-Allah. Simple je. Ada kemungkinan besar apa yang korang akan buat selepas daripada ni ialah dekat sini entry sell. Dekat sini sebab apa? Ngam-ngam soy dekat situ kan. Kan orang suka entry akar pucuk kan. So sini entry sell. Okey, kejap. Ni kita buat warna hijau. Okey. Kemudiannya dekat sini bantai layer pula dekat sini. Dekat sini kawasan layer pula, masih lagi dalam zone. Pasal apa? Sell dekat resistance. Kan? Sell dekat sini. Lepas tu stop loss kat atas ni. Ini dia punya stop loss untuk sell limit. Pasal apa? Dia dah terkeluar daripada zone. Tu dia. Boleh nampak tak? Boleh. Kita nampak juga boleh. Sebenarnya tu saya cakap, belajar dulu SNR. Bila dah belajar SNR, kita akan belajar support dengan SBR dengan RBS. Bila dah belajar SBR dengan RBS, kita akan belajar floating. Ni floating ni. Kita tengah buat floating ni sekarang ni. Bila dah belajar floating, kita akan kembali balik kepada SNR untuk entry. Dia macam NMAT tuan-tuan. Belajar yang ni dulu pusing belakang balik, belajar yang ni pula pusing belakang balik. Tapi paling simple, paling best saya cakap terang-terang, saya tak tahu dah nak buktikan macam mana, back to basic. SNR balik. Clear akan boleh nampak insya-Allah. Insya-Allah. Okey? Boleh? Boleh cikgu. Perjalanan masih lagi jauh, perjalanan masih lagi panjang, nak kemaskan marking, support, resistance dan sebagainya masih lagi jauh. Okey. Saya kira part yang paling mencabar sekali pada saya ialah support dan resistance. Pasal apa? Marking daripada time frame yang sama, monthly belaga monthly. Tu satu hal. Monthly dah belaga monthly, belaga pula weekly, itu satu hal lagi. So pelan-pelan insya-Allah. Tapi kena ingat basic marking kena padu dulu. Basic marking dah padu, SBR dengan RBS kacang. Seriously kacang, memang kacang. Okey. Bila kata SNR dah selesai, advance marking dah selesai, floating ni jadi simple. Nak cari high. High ni apa dia? Resistance. Mana resistance yang paling tinggi? Dah dapat dah. Sebenarnya dah dapat dah. Ini resistance yang paling tinggi. Tapi kalau kata kita nak selamat, sebenarnya kita kena ambil yang ni. Pasal apa? Kurang-kurang dekat sini dia ada cakuk dia. Ada juga SBR. Yang ni jahanam habis dah. SBR pun dah tak ada, dia dah langgar. Logik lah. Benda tu logik. Simple je benda tu. Boleh? Dapat? Baik. Boleh cikgu, boleh. Okey, baik. So selesai dekat sini untuk AUD USD untuk malam ni. Saya mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita akan ada sambungan lagi nanti. Dan saya harap kita boleh sambung perbincangan ni untuk esok hari, webinar Profito jam 9 sehingga 10 malam. Boleh kita sambung dekat Profito besok boleh Okey. InsyaAllah cikgu. Teruskan pembelajaran macam biasa. Tak faham tanya, jangan segan, jangan malu. Okey, tanya je. Nanti kita belajar dekat Profito dalam masa yang sama. Keep on asking dalam grup, tak ada masalah. Okey. Sekian saja daripada saya untuk kali ini. Yang lemah, yang silap, yang kurang itu daripada saya. Yang sempurna untuk Allah. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam.